Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Syammi binti Asari dari kelas TSI 4B. Saya dan kumpulan saya akan membentangkan dan membahaskan mengenai tajuk hukuman hirabah. Okey, slide yang ditunjukkan merupakan tajuk-tajuk yang akan kami bahaskan. Umum mengetahui bahawa undang-undang merupakan suatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang digubal oleh sebuah kerajaan negeri atau negara dan ianya mesti dipatuhi oleh setiap individu atau masyarakat tersebut. Di dalam sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, parlimen telah membuat undang-undang yang mesti diikuti oleh setiap orang. Namun, terdapat segelintir individu yang masih ingkar dan melakukan jenayah. Jenayah ialah kesalahan yang dilakukan oleh individu atau kumpulan dengan niat hendak melakukan kesalahan itu. Jenayah dalam bahasa Arab disebut dengan al-jinayah atau al-jarimah. Perkataan al-jinayah ditakrifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan, sama ada tindakan itu ke atas tubuh badan, harta atau sebagainya. Al-Mawardi mentakrifkan jenayah sebagai segala bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukuman Allah. Jenayah menurut undang-undang Islam terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, qiyas atau diyat. Yang kedua, ta'zir. Dan yang terakhir adalah hukum hudud. Hukum hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan Rasulnya di dalam hadis Nabi SAW. Kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya tidak boleh ditambah atau dikurangkan daripada ketentuan itu. Sesiapa yang melanggar hukuman ini, mereka termasuk di dalam kalangan orang-orang yang zalim. Jenis jenayah hudud mempunyai 7 kategori seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Salah satunya merupakan jenayah hirabah. Pada bahasa, hirabah diambil dari perkataan Arab iaitu harbi yang bererti perang. Perang di sini bermaksud menyerang atau merampas harta seseorang. Pada istilah pula, hirabah didefinisikan sebagai untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta benda, pemerkosaan yang secara terbuka mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, peri kemanusiaan dan agama. Hirabah juga dikenali sebagai qat' tariq yang bermaksud penyamun dan sariqah al-kubra yang bererti pencurian besar. Okey, kita pergi pula kepada syarat hirabah. Syarat hirabah dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua, syarat berkaitan dengan tempat. Dan yang ketiga, syarat berkaitan dengan pelaku. Syarat berkaitan perbuatan terdapat 3 jenis. Yang pertama, secara terang-terangan, iaitu pelaku mendatangi korban yakni mangsa secara terang-terangan untuk mengambil hartanya dengan kekerasan. Yang kedua, ada kekuatan. Kekuatan di sini bermaksud kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang seperti senjata atau sejenisnya meski hanya bersenjatakan dengan tongkat atau kayu. Yang ketiga, harta milik korban. Harta yang diambil itu mestilah milik sah dari korban, yakni mangsa atau wakil pemilik atau yang diamanahkan kepadanya. Okey, seterusnya syarat berkaitan tempat. Terdapat 2 jenis. Yang pertama, berlaku di wilayah Islam, maka pelaku tersebut tidak akan dikenakan hukuman had. Tetapi, jumhur ulama yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad dan Zahiriyah tidak mensyaratkan hal ini. Oleh itu, menurut jumhur, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had baik jenayah tersebut dilakukan di dalam negara Islam maupun di luar negara Islam. Okey, yang kedua, bertempat di luar kota. Tempat rompakan yang dilakukan mestilah di tempat yang jauh dari tempat orang ramai. Contohnya, di padang rumput yang jauh, di gunung atau tempat jauh dari lokasi penduduk. Pendapat ini juga turut dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Namun, tidak dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali
tidak mensyaratkan hal ini. Oleh itu, menurut jumhur, perompakan yang terjadi di dalam kota atau di luar kota, hukumnya tetap sama. Itu, pelaku tetap harus dikenakan hukuman had. Yang terakhir, berkaitan syarat dengan pelaku. Pelaku mestilah seorang mukallaf, iaitu orang yang baligh dan berakal. Sekiranya pelaku merupakan orang gila atau kanak-kanak, maka mereka tidak boleh dikenakan hukuman had kerana mereka tidak termasuk di dalam syarat-syarat untuk dikenakan hukuman hirabah. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan memberikan sambungan perbahasan kepada rakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nur Adriana binti Rosedi dari kelas DSI 4B. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya. Saya akan menerangkan hukuman had bagi jenayah hirabah. Jenayah hirabah merupakan jenayah yang dikenakan hukuman had kerana ia bersifat berat, maka ia disabitkan dengan dua cara. Yang pertama, ikrar, pengakuan bersalah oleh tertuduh sendiri. Contohnya, Ali telah melakukan hirabah iaitu rompakan secara bersendirian ataupun berkumpulan untuk mendapatkan harta secara paksa. Yang kedua, syahadah, keterangan saksi mengikut hukum syarak selain daripada keterangan mangsa. Contohnya, seseorang telah bersyahadah kepada Allah bahawa apa yang disampaikan ialah benar dan jujur. Seterusnya, dia terbagi kepada 3 hukuman. Hukuman yang pertama, hukuman had bunuh dan salib. Kedua, hukuman had bunuh. Ketiga, hukuman had potong pergelangan tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri setakat buku lali. Seterusnya, saya akan menerangkan kategori jenayah hirabah. Pelaku jenayah hirabah ataupun rompak boleh dikategorikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, penjenayah yang membunuh dan merompak harta. Kedua, penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta. Ketiga, penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa. Yang terakhir iaitu yang keempat, penjenayah yang menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa ataupun merompak harta. 4 kategori di atas merupakan kategori pelaku jenayah hirabah ataupun rompak. Jenayah yang paling berat adalah jenayah merompak dan membunuh harta, manakala yang paling ringan adalah kategori keempat iaitu penjenayah yang menakut-nakutkan tanpa mengancam nyawa ataupun merompak harta. Selain itu, ulama' berselisih pendapat adakah rogol termasuk dalam jenayah rompak. Menurut Ibnu Arabi, jenayah rogol termasuk dalam hudud di bawah jenayah hirabah rompak, tetapi pengikut Ibnu Arabi tidak bersetuju dengan pendapat beliau. Ia termasuk dalam Jurnal Syariah 78. Pengikut Ibnu Arabi mengatakan bahawa hanya jenayah yang berkaitan dengan harta saja boleh dikaitkan dengan jenayah hirabah. Tetapi rogol tiada unsur-unsur harta sedikit pun. Ibnu Arabi yang menjawab orang ramai kebiasaannya tidak akan melawan untuk mempertahankan harta mereka jika diancam. Tetapi mereka sanggup mengandaikan nyawa demi mempertahankan maruah isteri dan juga anak mereka. Ibnu Hazm juga bersetuju dengan pendapat Ibnu Arabi rogol termasuk dalam kategori jenayah hudud, iaitu hirabah. Ibnu Hazm mendefinisikan muharib penjenayah hirabah sebagai orang yang membuat kekacauan dengan membunuh orang ramai tanpa menentukan masa. Contohnya, mangsa dia ialah orang warga emas, ibu mengandung, kanak-kanak dan lain-lain. Merampas harta benda mereka ataupun merogol. Beliau juga mendefinisikan hirabah sebagai satu kumpulan bersenjata yang menakut-nakutkan orang dengan membunuh, merogol ataupun membinasakan kebun-kebun mereka. Bersenjata tu contohnya adalah pisau, parang ataupun benda-benda yang membahayakan. Selanjutnya, saya akan menerangkan hukuman bagi setiap kesalahan hirabah. Yang pertama, penjenayah yang membunuh dan merompak harta. Mereka yang membunuh dan merompak harta akan dihukum bunuh dan kemudian disalib selama 3 hari di tempat yang tinggi, seperti kayu ataupun gerbang pintu dan sebagainya. Hukuman sedemikian dikenakan sebagai memberi pengajaran kepada orang lain untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Walau bagaimanapun, mereka hanya akan disalib selepas dimandikan, dikafankan dan disembayangkan. Ini kerana walaupun mereka melakukan jenayah, namun ia tidak bermakna mereka terkeluar daripada agama Islam. Jenazah Muslim tetap wajib dimandikan, dikafankan dan disembayangkan dan dikebumikan secara sah.
Kedua, penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta. Mereka yang membunuh sahaja akan dihukum bunuh tanpa disalib. Walau bagaimanapun, keluarga mangsa tidak boleh memberi pengampunan kerana hukuman ini adalah hak Allah SWT. Perbezaan antara pembunuhan dalam jenayah ini dengan jenayah bunuh dalam bab kisas. Pembunuh diertikan untuk membunuh bertujuan untuk menakutkan dan mengganggu perjalanan orang ramai dengan menggunakan kekuatan seperti bergaduh ataupun bertinju tanpa mengambil kira masa tertentu. Malah ia akan membunuh siapa sahaja yang melalui jalan tersebut. Oleh itu, hukuman ini menjadi hak Allah SWT dan pengampunan oleh ahli keluarga mangsa tidak akan menggugurkan hukuman ini. Ketiga, penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa, mereka akan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Maksudnya tangan kanannya akan dipotong pada bahagian pergelangan tangan dan kaki kirinya pada pergelangan kaki. Sekiranya jenayah ini diulang, tangan kiri dan kaki kanannya akan dipotong. Ketiga, penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa. Mereka yang merompak sahaja akan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Maksudnya tangan kanannya akan dipotong pada bahagian pergelangan tangan dan kaki kirinya pada pergelangan kaki. Sekiranya jenayah ini diulang, tangan kiri dan kaki kanannya akan dipotong. Walau bagaimanapun, jumlah harta yang dirompak mestilah mencecah kadar yang ditetapkan dalam kesalahan mencuri iaitu suku dinar ataupun lebih ataupun yang sama nilai dengannya. Sekiranya harta yang dirompak tidak mencecah jumlah tersebut, hakim boleh mengenakan hukuman takzir yang sesuai sama ada membayar denda. Perbezaan antara jenayah yang dilakukan oleh perompak dan dengan pencuri ialah pencuri mencuri harta secara bersembunyi, sementara perompak melakukan dengan menakutkan dan mengganggu perjalanan orang ramai menggunakan kekuatan, melakukan secara besar-besaran. Apatah lagi apabila berjauhan dengan orang ramai, tempat-tempat yang terpencil ataupun tempat yang ramai orang kunjungi. Seterusnya, yang keempat, penjenayah yang menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa ataupun merompak harta. Mereka yang hanya menakut-nakutkan tanpa merompak dan membunuh akan digunakan hukuman takzir seperti buang negeri, penjara ataupun membayar denda ataupun sebagainya. Malah, pemerintah boleh memberi pengampunan jika perlu. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya akan memberi ruang kepada rakan saja untuk menyambung pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfatia binti Osman. Saya akan meneruskan penerangan kawan saya berkaitan dengan dalil dan hukum hirabah. Dalil bagi hukuman hirabah berpandukan dalil Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 34 yang bermaksud hanya sahaja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah satu kehinaan di dunia bagi mereka dan di akhirat kelak kerana mereka boleh azab seksa yang amat besar. Surah Maidah ayat 33. Dalam ayat tersebut terkandung maksud iaitu yang pertama adalah hukuman bunuh iaitu pembunuhan tanpa rompakan iaitu tanpa salib. Hukuman jenayah bunuh dan rompak, hukuman bunuh dengan salib. Seterusnya adalah hukuman jenayah merompak tetapi tidak mengancam nyawa iaitu hukuman potong tangan dan kaki. Seterusnya adalah hukuman jenayah menakut-nakutkan tanpa membabitkan nyawa dan harta iaitu hukuman buang negeri. Dan ayat ini juga berpesan pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW dan yang berkeliaran membuat kerosakan di muka bumi iaitu melakukan pembunuhan, perompakan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat. Seterusnya adalah pengguguran hukuman. Pengguguran hukuman hanya adalah satu situasi sahaja, iaitu bersalah yang sudah bertaubat sebelum berjaya ditangkap oleh pemerintah, sama ada dia melarikan diri ataupun bersembunyi, maka semua hukuman khusus jenayah hirabah akan digugurkan, iaitu bunuh salib dengan potong kaki atau potong tangan atau kaki. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 34 yang bermaksud, kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai iaitu menangkap mereka,
maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan dalam ayat Quran tersebut ialah seorang pembunuh yang telah berjaya ditangkap oleh pemerintah masih tertakluk kepada hukuman qisas, kecuali jika dia diampun oleh keluarga mangsa dengan tuntutan diet atau tanpa sebarang tuntutan. Okey, seterusnya adalah perompak pula perlu membayar ganti rugi barang yang dirompak selain hukuman takzir yang dikenakan oleh perintah. Okey, penjenayah hirabah suatu masa dahulu masih tertakluk kepada hukuman walaupun sudah bertaubat. Dengan ini, kita tahulah bahawa hukuman-hukuman tidak akan gugur walaupun dengan taubat. Seterusnya, kita akan masuk kepada hikmah hukuman dalam Islam. Islam telah menetapkan hukuman bagi setiap kesalahan jenayah yang dilakukan sama ada tergolong daripada dalam jenayah hudud, qisas maupun takzir. Antara hikmah daripada hukuman tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama adalah pencegahan, iaitu bagi tujuan pencegahan, amaran keras dengan janji-janji azab telah dinyatakan oleh syariat agar manusia takut untuk melakukan jenayah tersebut. Bila melihat hukuman yang dijalankan, bukan sahaja akan mencegah penjenayah tersebut daripada mengulangi kesalahan, bahkan mencegah orang ramai daripada melakukan jenayah. Selain itu, hukuman yang disyariatkan Islam bukanlah berbentuk hukuman dan pembalasan terhadap jenayah yang dilakukan semata-mata, tetapi ia juga berbentuk pencegahan sesebuah masyarakat daripada kerosakan dan kemusnahan akibat daripada jenayah itu. Sebagai contoh, hukuman qisas yang dijatuhkan kepada pesalah bukanlah bermaksud balas dendam, menuntut bela atau semata-mata menjatuhkan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan. Memang menjadi matlamat asas perundangan Islam ialah mencegah dan menggerunkan manusia daripada melakukan jenayah. Ini adalah menghalang kerosakan dan menolak kemudaratan. Okey, yang kedua adalah pembalasan. Hikmah daripada hukuman juga adalah sebagai balasan kepada penjenayah tersebut, di samping memberi pembelaan dan keadilan terhadap mangsa jenayah. Sebab itu dalam kesalahan hudud dan qisas ditetapkan hukuman tertentu sebagai balasan terhadap kesalahan. Dalam kes mencuri contohnya, dikenakan hukuman potong tangan sebagai balasannya. Islam menyediakan sumber penghukuman daripada Al-Quran dan Hadis demi memastikan hukuman berjalan dengan baik tanpa sebarang penganiayaan. Okey, yang ketiga adalah pemulihan. Seseorang yang dikenakan hukuman atau dimaafkan atas kesalahan akan melahirkan kesedaran dalam dirinya. Hukuman itu sendiri bertujuan untuk mendidik diri di samping kifarah dan seterusnya dia akan bertaubat kepada Allah. Tujuan hukuman adalah untuk memulihkan pesalah. Sebab itu sebahagian daripada kesalahan ada kemaafan seperti qisas dan takzir. Okey, yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan yang dimaksudkan di sini ialah pemeliharaan nilai murni dalam masyarakat oleh setiap individu demi menjamin keharmonian dan kestabilan hidup. Penghukuman dalam undang-undang Islam disyariatkan untuk memelihara nilai-nilai murni seperti berikut. Yang pertama adalah memelihara agama, iaitu hukuman berat dikenakan kepada orang murtad bertujuan memelihara kesucian agama. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Hukuman qisas disyariatkan iaitu hukum bunuh terhadap pembunuh yang membunuh dengan sengaja bertujuan memelihara jiwa manusia daripada diceroboh dan diganggu. Yang ketiga adalah memelihara akal. Hukuman dikenakan terhadap peminum arak yang bertujuan menjaga akal fikiran manusia. Yang keempat, memelihara keturunan. Hukuman sebat atau rejam dikenakan terhadap penzina bertujuan memelihara keturunan manusia. Yang kelima adalah memelihara harta. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencuri sekiranya sabit kesalahan demi menjaga harta masyarakat daripada diceroboh dan dirampas. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk perbincangan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayuni binti Azhari daripada kelas TSI 4A. Okey, saya akan menyambungkan pembentangan kami tentang isu berkaitan hirabah. Okey, saya akan kupaskan satu isu yang pernah menggemparkan Malaysia tentang rompakan ataupun hirabah ini. Seperti yang sudah maklum, negara Malaysia ini bukanlah sebuah negara yang mengamalkan hukuman hudud. Hal ini kerana bagi Malaysia kita mempunyai sistem pentadbiran yang bersandarkan kepada prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Justru itu, apabila membincangkan suatu perkara berkaitan kesalahan dan hukuman atau undang-undang,
di Malaysia, maka perkara pertama yang perlu diambil perhatian ialah tentang kedudukannya dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara itu. Saya ingin menceritakan sedikit kes yang berlaku pada 31 Ogos 1994, 27 tahun yang lalu, di saat rakyat Malaysia sedang bergembira menyambut Hari Kebangsaan Malaysia kali ke-37. Satu rompakan yang menggemparkan telah berlaku di mana sejumlah jongkong emas bernilai lebih USD 3 juta ataupun lebih kurang 12.34 juta telah dilarikan oleh perompak yang digelar Geng Mamak. Apa yang lebih mengejutkan, rompakan ini berlaku di gudang kargo yang mempunyai kawalan keselamatan terbaik di Malaysia, iaitu Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Subang. Ia dianggap sebagai satu rompakan yang paling berani di Malaysia. Tarikh itu memang sengaja dipilih kerana ketika ini Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM sedang sibuk dengan menguruskan persiapan keselamatan Majlis Hari Kebangsaan ini. Geng Mamak membuat satu keputusan yang sangat halus dan licik yang diketuai oleh 5 beradik iaitu Muhammad Noor, Rozlan, Sharif, Yusof dan Amiruddin Abu Bakar yang berasal dari Kuala Kangsar. Sama ada kebetulan ataupun suratan, tetapi hampir kesemua 14 penjenayah ini adalah bersaudara. Pada jam 5 pagi, persiapan yang telah dilakukan oleh PDRM tersentak akibat penerimaan berita yang sangat mengejutkan itu. Menurut Pegawai Penyiasatan Azizan Anan, perkara seperti ini tidak pernah berlaku sepanjang kerjanya dalam PDRM kerana kawasan yang dirompak sangat ketat dan rompakan tersebut sudah tentu dirancang dengan sangat rapi dan teliti. Ketika sampai di tempat kejadian, 3 pengawal keselamatan telah tewas dan terikat. Namun lebih mengejutkan, pengawal keselamatan tersebut memberitahu bahawa penjenayah yang melakukan rompakan tersebut adalah anggota polis sendiri. Ia membuatkan penolong pegawai penyiasatan Amidun Anan yang juga merupakan adik kepada Azizan Anan berasa curiga dan ragu-ragu. Beliau yang meminta untuk melihat rakaman CCTV percaya bahawa mereka adalah anggota polis, namun masih ada yang tak kena. Mata Amidun yang sangat tajam melihat gerak-geri perompak-perompak tersebut dan percaya mereka bukannya polis, tetapi perompak yang menyamar menjadi anggota polis. Rompakan terbesar itu hanya mengambil masa 20 minit sahaja, bermula dari memasuki kawasan kargo hingga melenyapkan jongkong emas tersebut. Perancangan yang rapi itu termasuklah mengetahui bila masa yang sesuai untuk melakukan rompakan di mana kaki tangan bercuti ketika sambutan Hari Kebangsaan. Pihak polis masih lagi tidak percaya ada kumpulan tempatan yang berani melakukan jenayah sebegitu dan menyangka ianya adalah sindiket antarabangsa. Kes ini disebabkan kes ini terlalu menggemparkan, ia mendapat perhatian Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir telah mempersoalkan di mana kredibiliti dan ketanggungjawatan pihak berkuasa. Beliau juga mengatakan jika jongkok emas pun boleh hilang, tak mustahil kapal terbang juga boleh hilang. Kata-kata Tun Mahathir ini seolah-olah telah memberi tamparan yang hebat terhadap PDRM. Mereka telah menubuhkan satu unit pengintik bagi menyiasat siapa pelaku rompakan ini dan di mana mereka berada. Selepas melakukan penyiasatan, mereka tidak menemui bukti untuk mengaitkan rompakan itu dengan mana-mana kumpulan antarabangsa. Jadi, mereka pun mengubah hala menyiasat dan mengkaji semula kes rompakan yang dilakukan di Malaysia oleh kumpulan tempatan. Setelah menembual mangsa-mangsa rompakan lalu, satu profil pun telah muncul di mana wajah-wajah mereka ini berkemungkinan melakukan rompakan ini telah dikenal pasti. Disebabkan wajah-wajah mereka seakan-akan mamak, pihak polis menggelarkan mereka sebagai geng mamak. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Dalam masa 11 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2006 dengan kecekapan dan kegigihan pihak PDRM memburu geng mamak, akhirnya kesemua 14 ahli kumpulan mereka berjaya diberkas. Sebagai kesimpulan, jenayah sosial akan membawa pelbagai masalah atau kesan buruk terhadap masyarakat. Jadi, semua pihak bertanggungjawab dalam membanteras apa jua jenayah sosial yang berlaku ini. Jika semua pihak berganding bahu, maka sesebuah masyarakat majmuk juga dapat dibina.
Hakikatnya, undang-undang Islam adalah undang-undang yang paling sesuai dan berkesan dalam menangani apa-apa permasalahan jenayah. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.